Malam itu, suasana rumah Pak Cik Jamal agak suram. Lampu-lampu malap menambahkan rasa sayu dalam majlis kenduri arwah yang diadakan. Ismail, remaja berusia 15 tahun, hadir bersama ibu dan ayahnya. Mereka datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada arwah Pak Cik Jamal yang baru sahaja meninggal dunia 2 hari lalu akibat serangan jantung. Bacaan tahlil berlangsung tenang. Para tetamu duduk bersila, masing-masing menunduk khusyuk mendengar imam membacakan doa. Namun, Ismail mula merasa tidak selesa. Perutnya memulas. Dia berbisik kepada ibunya, meminta izin ke tandas. "Tandas kat dapur tu, Mail. Cepat sikit," pesan ibunya perlahan. Ismail bangun perlahan dan berjalan menuju ke arah dapur. Rumah itu sunyi di bahagian belakang. Hanya kedengaran sayup bacaan tahlil dari ruang tamu. Bila sampai di dapur, dia terpaku. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki tua, berjubah putih lusuh, wajahnya jelas. Itulah Pak Cik Jamal. Matanya merah, tubuhnya kaku, dan dia hanya berdiri memandang tepat ke arah Ismail. Wajahnya tidak seperti semasa hidup, pucat, kosong, dan seakan penuh kesedihan. Pak Cik Jamal?" Suara Ismail bergetar. Jelmaan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan perlahan-lahan, seolah-olah ingin menyentuh Ismail. Ketika itulah, Ismail menjerit sekuat hati dan terus rebah, pengsan di lantai dapur. Bacaan tahlil terhenti serta-merta. Beberapa orang tetamu bergegas ke dapur. Ismail ditemui terbaring, tidak sedarkan diri. Ayahnya memeluk tubuh Ismail, cuba mengejutkannya sambil memanggil namanya berulang kali. Beberapa minit kemudian Ismail terjaga. Nafasnya tercungap, matanya liar melihat sekeliling. "Apa jadi, Mail?" soal ayahnya. Ismail duduk perlahan menggigil. Aku nampak Pak Cik Jamal kat dapur. Dia tengok aku, dia cuba capai aku." Seluruh dapur sunyi. Masing-masing saling berpandangan. Wajah mereka jelas berubah. Suasana menjadi tegang. Seorang Pak Cik yang lebih tua berbisik, "Tak pelik, arwah Pak Cik Jamal memang suka duduk kat dapur masa hidup dia. Selalu masak kopi waktu malam-malam begini." Seorang lagi mencela, "Tapi kalau betul dia muncul, apa yang dia nak sampaikan?" Tiada siapa yang mampu menjawab. Malam itu, kenduri arwah bertukar menjadi malam yang penuh dengan rasa takut dan persoalan. Ramai yang pulang awal, rumah itu sepi kembali. Ismail, sejak malam itu dia tak pernah masuk dapur sorang-sorang lagi.